مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Summa alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Pertama dapat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya lah kita dimuliakan seperti mana yang Allah taala beritahu walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang-orang yang beriman. Jadi sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sejauh itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang selesaikan segala masalah saya dan tuan-tuan, yang menjadikan siang, yang menjadikan malam, yang mengaturkan segala kehidupan makhluknya, tidak bergerak sesuatu zarah melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah Tuhan yang menyelesaikan segala masalah duniawi dan berbentuk ukhrawi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang selesaikan. Jadi hari ini inilah keyakinan yang kita nak bina supaya kehidupan kita sentiasa berjalan di atas redha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu kembali setelah lama kita tak jumpa. Lama tak lama pun sekejap je lah. 6 kali Jumaat. 6 kali Jumaat. 6 kali Selasa. 6 kali Selasa lah. Dia 6 minggu kan. 6 minggu tak ada. 6 kali Selasa tak ada. Alhamdulillah saya dirizkikan ke Sarawak tu ni. Jumpa orang Sarawak. Ramai orang suku sana, suku Iban dan Bidayuh. Alhamdulillah orang sana bagus. Semua lembut-lembut membanding orang Gombau kasar cakap jadi kena ubah. Di sana jadi lembut lah. Kat Sanun kita jadi lembut, semuanya jadi lembut-lembut je. Kalau kasar-kasar lari orang jadi kat sana kita belajar juga berlembut. Tak boleh nak koi orang lagi. Kita kat Gombau memang bantai semacam ni. Pokok kek kau lah. Kan? Jadi kalau Gombau memang kasar, berbezing. Kalau kasar, kalau dia datang sini kasar pelik dia. Kan? Sana dia orang lembut-lembut orang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramailah sana orang Islam kita pun ramai. Mereka suka pada agama. Orang yang tak ada agama pun lembut, mudah lah. Tapi agama lain telah mendahului kita. Ramai dah. Orang Kristian telah
Kristiankan orang-orang Iban di sana. Sehingga mereka sanggup meninggalkan tanah air mereka. Bukan orang padri mereka bukan daripada tempatan, daripada jauh-jauh, ada yang daripada Korea, ada yang daripada mana. Mereka sanggup tinggalkan negara beliau, mereka bertapak di Sarawak tu, menjadi sebagai negeri mereka. Untuk apa? Untuk bagaimana nak menyampaikan dakwah mereka, supaya mereka boleh dikatakan majoriti adalah Kristian. Jadi itulah kena fikir, kena risau lah atas perkara tu kan. Saya sampai pula pada hari tu dah musim Christmas. Jadi kita nak buat ziarah tu comel sikit sebab apa? Diorang siang tu mabuk-mabuk. Lepas tu rumah pula bagi salam, yang jawabnya sahak. Sahak anjing nyala kau jual. Jadi kita nak pergi bagi salam dia, anjing yang keluar, dia nak koja kita lah apalah, sebab ramai situ majoriti dia bukan Islam. Jadi kita boleh lari lah dengan anjing, nampak. Jadi itulah kehidupan di sana. Jadi kita sama-sama kena risau lah. Jadi apabila timbul kerisauan, insya-Allah. Tapi walaupun keadaan begitu, surau mereka ada satu tempat saya pergi tu memang meriah. Orang ni sampai pukul 3 pagi je tu. Jadi banyaknya orang pencen komando askar. Campurlah orang Semenanjung dengan orang Sarawak. Banyaknya daripada askar. Jadi diorang kena lepak dekat surau tu sampai pukul 2-3 pagi. Subhanallah, tapi berbual lah. Apalah, dia jadi tempek berbual kan. Elok lah tu. Jadi hiduplah sikit surau tu. Dia sebab duduk tu surau tu dikelilingi oleh orang-orang yang bukan Islam. Jadi ini satu baguslah. Jadi kita selama kena risau lagi lah. Satu hari masa kita buat istimak pun alhamdulillah seluruh Sarawak kehadiran 7,000 orang. Dia buat di Masjid Putih, macam Masjid Seremban tu. Dia buat di Masjid Putih lah, di Matang, Kuching. Mana seluruh Sarawak tu lah. Sebenarnya tak banyak 7,000 tu. Nak dibandingkan orang Islam yang berada di bumi Sarawak ni lebih kurang 500,000 orang. Jadi yang datang hanya berapa persen je lah. Baik, itu sekadar kita bagi laporan. Laporan ni ibadah. Laporan ni ibadah. Seperti malaikat pagi akan bagi laporan pada Allah. Pada Allah, dan malaikat malam siang juga besok mereka akan tukar shift, mereka akan bagi laporan pada Allah. Padahal Allah dah mengetahui. Kan kenapa nak laporan? Nak bagi tahu laporan ini juga adalah dikira ibadah. Sebab ni Kakuzari dia panggil, ataupun laporan ini juga dikira sebagai ibadah supaya kita ambil tahu. Mudah-mudahan kita balik nanti kita doa pada Allah, nangis. Semoga Allah SWT beri hidayah kepada seluruh umat ini, insya-Allah. Baik, kita dengar masa sambung pengajian kita kitab Ushul Tauhid pada muka surat 63 Jawi. Tiba pada faslun fima yata'allaqin biz-zakah. Bab berkaitan dengan zakat. Muka surat 161. Dia ada dua version tu. Tak lagi jauh lah. Carilah tu. Yang purple ke yang putih ke, tengok. Barang yang bergantung ya dengan zakat. Tengok, cari. Faslun, jadi faslun fima yata'allaqin biz-zakah. Ini suatu fasal. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fi daraini amin. Ini suatu fasal pada menyatakan barang yang bergantung ia dengan zakat. Jadi bab ni yang kita bicara sekarang ni, bab yang berkenaan dengan zakat. Zakat, apa tu zakat? Kita tengok lagi. Dan iaitu rukun yang ketiga daripada rukun Islam yang 5. Yang kita belajar sekarang ni, ia termasuk dalam rukun Islam yang ketiga daripada 5 rukun tu. Rukun Islam pertama 2 kalimah syahadah, yang kedua tunaikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, dan yang ketiga membayar zakat.
Jadi ini rukun yang ketiga. Dan jadi kafir. Mana kafir ni apa? Jadi terkeluar daripada Islam. Orang yang mengingkar akan dia akan apa? Akan perintah zakat tu. Macam mana ingkarnya? Maka dia mengatakan tidak ada zakat dalam Islam. Jadi itu kufur dia. Terkeluar ia daripada Islam. Dia kira sebagai murtad. Jadi nak masuk, kalau nak amalkan agama Islam, kena mengucap balik syahadah. Sebab apa? Dia telah mengingkari perintah Allah, mengingkari rukun Islam. Tak nak bayar tu cerita lain. Tak nak bayar tu cerita lain. Ini pasal dia mengingkari perintah. Mana ada zakat dalam Islam? Tak ada zakat. Dan jika ia memberi, ia akan dia sekalipun, walaupun dia bayar zakat tu terpaksa bayar. Mungkin kerajaan itu, kerajaan Islam macam zaman sahabat, kan? Tak nak orang munafik kena bayar juga zakat. Sedangkan mereka dalam hati mereka ada mendustakan segala perintah Allah. Mereka tak mengiyakan ada zakat, maka mereka kufur kepada Allah. Walaupun mereka bayar zakat, tetap mereka dikira sebagai kafir. Sebab apa? Dia mengingkarkan akan perintah Allah. Bukan tak bayar. Bukan tak bayar tu sebab lemah iman. Tapi tak bayar tu sebab memang dia mengatakan bahawa tidak ada perintah zakat. Dia tak setuju dengan zakat. Walaupun dalam Quran, dalam hadis ada, dia tak nak terima. Dia tolak. Jadi itu terkeluar daripada zakat. Dia terkeluar daripada Islam. Inilah pada zakat yang diijma'kan ulama atasnya. Seperti zakat biji-bijian, gandum dan padi. Dan zakat emas dan perak. Dan zakat masyiyah, iaitu zakat ternakan. Zakat ternakan dan zakat fitrah dan lainnya. Jadi maknanya zakat inilah yang telah diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalahan, bersalahan maknanya tak jatuh kafir. Tak jatuh kafir jika ingkar ia barang yang ikhtilaf ulama padanya. Maka iaitu tiada jadi kafir ia. Kalau barang tu zakat tu ada ikhtilaf. Ada setengah-setengah zakat tu dalam mazhab kita ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf ulama. Ada khilaf daripada kalangan para ulama. Ni kena zakat ke tak kena zakat? Ada ikhtilaf. Seperti zakat rikas dan mata benda. Zakat makdan, kan? Dengan zakat rikas. Zakat yang daripada hasil perut bumi, seperti petroleum, emas, lombong, kan? Memang daripada perut bumi. Dan harta rikas, orang panggil harta karun tu. Jadi kat situ dah ada ikhtilaf kat situ. Dia punya kadar zakat dia. Macam rikas ni, dia tak cukup haul, terus keluar zakat. Ada juga kata tunggu haul. Jadi kat situ ada ikhtilaf. Jadi kalau mengingkari ikhtilaf tersebut, tidak mengapa tak jatuh kafir. Yang jatuh kafir ni melanggar ijma'. Apabila sesuatu yang telah diijma'kan oleh para ulama, kalau kita menolaknya, itu terkeluar daripada Islam. Sebab tu kita kena jaga ijma'. Ijma' apa? Sepakat ulama'. Dan zakat mata benda perniagaan dan zakat harta kanak-kanak. Dan diperang orang yang tertegah daripada memberi akan dia kerana meninggal daripada membayar akan dia. Dan diambil akan dia daripadanya dengan keras seperti barang yang memperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tu pada kisah senang bakar tentang harta kanak-kanak. Dia khilaf lah tu. Kanak-kanak ni kena zakat ke tak kena zakat harta kanak-kanak? Setengah mengatakan kena zakat. Tapi yang dimasukkan zakat seseorang tu adalah zakat fitrah. Ada juga mengatakan itu zakatlah zakat harta kanak-kanak tu, sekiranya dia ada harta peninggalan,
Mana harta itu juga kena dizakatkan. Misal kata dia kematian ayah, kematian ibu dia, harta yang telah difaraidkan, mana ada bahagian daripada dia tu, kan? Mana harta dia tu. Jadi apabila harta dia disimpan cukup haul, cukup nisab, maka kalau sampai nisab, sampai haul, dia juga dikenakan zakat. Mana kena zakat juga. Dikiaskan juga kepada orang gila. Orang gila kan? Orang gila kena zakat ke tak kena zakat? Ada khilaf. Kan orang gila kalau dia ada harta dan harta dia diuruskan oleh seseorang, cukup haul, cukup nisab, maka dia kena keluar zakat. Ini dia pandangan. Dengan pandangan begitu ni berlaku ikhtilaf di kalangan ulama. Lebih selamat keluar. Sebab apa yang dibelanjakan itu adalah untuknya, tetapi tak boleh nak dijadikan sedekah sunat. Sedekah sunat tak boleh. Ambil harta anak yatim, yalah anak orang gila punya harta, kita ambil, dia pun tak tahu dia tengah gila, dia tak tahu. Dia ambil, kita sedekahkan, tak apa lah, aku sedekahkan untuk kau. Tak boleh. Itu tak boleh. Untuk sedekah yang sunat, kita ambil harta anak yatim, harta tu atas anak yatim, walaupun sedekah atas nama dia, tidak dibolehkan. Yang boleh hanya barang yang wajib atasnya seperti zakat. Itu kita kena tahulah. Dan difardu akan dia pada tahun yang kedua daripada hijrah, kemudian daripada zakat fitrah. Intaha, dipetik pada kitab Iqna. Bermula makna zakat. Tengok makna zakat. Apa yang disebut zakat? Zakat ni apa maknanya? Bermula pada makna zakat pada lughah daripada istilah bahasa an-numu wal barakatu wa ziyadatul khair. Apa benda tu? Wa tathiru wal madhu. Artinya iaitu bertambah. An-numu dinamakan juga bertambah dan berkat dan bertambah kebajikan dan mensucikan dan puji. Ada juga nama zakat dalam lain istilah yang dipanggil subur. Benda yang sesuatu yang subur. Mana apa yang kita keluarkan tu sebenarnya bukannya rugi. Hari ni orang mata hati tak celik, ada nampak rugi. Mata hati kabur, dia nampak rugi. Jadi harta dikeluarkan, maka harta menjadi turunlah. Susutlah tu. Kalau aku keluarkan zakat ni habislah. Seperti mana berlaku kepada Qarun. Dengan Allah perintah supaya bayar zakat, dia sayang harta dia. Dia kata harta ni aku yang usahakan. Apa salah aku pula kena bayar zakat pula? Aku punya harta, aku punya suka kan? Kan? Sebab dia terlalu cintanya kepada dunia. Dia rasa harta dia susut. Kalau bagi orang, susut. Susut harta tersebut. Padahal harta yang dikorbankan itulah sebenarnya boleh menyuburkan lagi hartanya. Kan? Berlaku juga kepada anak Nabi Adam alaihi salam. Juga ada yang mengorbankan harta yang tidak baik. Semana apa? Mata hati tak celik. Mata hati tak celik. Sebab tu dia tak nampak. Hari ni sebab kenapa kita tanya seorang tu? Sebab kenapa dia sanggup kerja pagi sampai petang? Pagi dia paskat, petang pagi paskat biru, petang paskat merah, nak bagi tahu tu overtime lah. Sanggup macam itu. Padahal gaji belum tentu dapat. Kan gaji dalam bank tak dapat lagi, gajinya bulanan. Tapi mata hati dia celik. Nampak akan cukup bulan kan dapat, mata tercelik dia. Hujung bulan kan dapat tapi tak pasti lagi. Benda tu benda tak pasti. Tengok-tengok dia pergilah sekali kelang dia meletup terbakar. Tak dapat nak bayar macam berlaku-berlaku sebelum ni kan. Berapa banyak yang kelang tak dapat nak bayar dia punya pekerja. Kerja penat-penat dah. Bagi daripada pagi sampai ke petang. Tiba-tiba hujung-hujung tak dapat gaji. Tapi orang tetap juga nampakkan juga. Mata hati dia celik juga. Sanggup pagi-pagi bangun, sanggup susah payah pergi kerja walaupun jauh. Sebab apa? Mata hati dia celik. Hujung bulan kan ada dia punya benefit, ada dia punya imbuhan dia. Jadi sanggup dia bagi masa. Ni orang celik. Jadi
Kalaulah orang yang celik sebegini dia celik pada akhirat, benda akhirat ni benda yang pasti. Apa yang kita belanjakan, itulah harta kita. Kalau orang nampak macam ini, maka amanlah dunia ni. Amanlah dunia ni. Tidak adalah orang setiap daripada seorang ni nak nuntut hak. Tak adalah pergaduhan di antara orang fakir dengan orang kaya. Tidaklah berlakunya permusuhan di antara orang kaya dengan orang kaya dengan orang miskin. Seperti mana di zaman Nabi SAW. Kan? Jadi mereka masing-masing telah diberi hak masing-masing. Jadi apabila kalau orang yang sekarang ni apabila dia ada cinta pada dunia, masalah hak orang dia tak bagi. Dia ingatkan dia punya semua. Bukan. Padahal ada hak itu Allah amanahkan untuk orang lain. Memang kalau tengok agama ni satu benda yang tak boleh ikut akal. Agama tak boleh ikut akal. Aku yang usaha. Kenapa aku nak kena bayar orang miskin pula? Kalau kita fikir macam gitu logiknya kan. Kenapa aku nak bayar orang miskin pula? Aku yang usaha. Peluh aku yang keluar. Kenapa nak kena bayar lah? Sebab tu agama ni bukan suatu benda yang kita boleh ikut dengan akal semata-mata. Ada perkara yang boleh ikut dengan akal, ada perkara yang berlawanan dengan akal. Sebab tu Nabi SAW ada keluarkan hadis kan berkenaan dengan sapu khuf. Kan? Berkenaan khuf. Batal wuduk. Nabi SAW batal wuduk, dia ambil batal wuduk, keluar angin, tapi basuh muka dengan sapu kaki je. Padahal kalau ikutkan kalau batal wuduk kan, kalau ikutkan kita logik akal, kalau angin keluar daripada buntut, maka buntutlah dicuci. Kalau bersentuhan antara lelaki dengan perempuan kulit, kita sentuh lelaki dengan perempuan, kita basuh je lah tangan. Kenapa muka pun nak basuh? Kaki pun nak basuh? Sebab tu agama tak boleh nak ikut dengan akal semata-mata. Sebab agama ni Allah Ta'ala telah letakkan agama ni undang-undang lah. Iaitu garisan yang mana kita kena ikut. Sebab tu agama ni perkara yang berlawanan dengan nafsu. Allah Ta'ala jadikan undang-undang ni supaya dapat mengawal nafsu kita. Supaya kita boleh memandu nafsu kita. Bukan nafsu pandu kita. Kita pandu nafsu. Hari ni berapa ramai orang yang dipandu oleh nafsu. Sebab tu kita kena jaga. Artinya iaitu bertambah dan berkat dan bertambah kebajikan dan menyucikan dan puji. Dikata orang zakat zar'u. Zakat zar'u. Artinya bertambah, beranak dan elok oleh pokok padi. Wa zakatin nafaqatu. Artinya telah berkat oleh nafaqah. Artinya diri berkat akan dia. Diberi akan berkat akan dia. Akan apa? Akan yang kita nafkahkan. Apa yang kita belanjakan menjadi satu keberkahan. Keberkahan apa tadi? Ziyadatul khair. Iaitu bertambahnya kebaikan. Itu dikatakan, itu yang dikatakan berkat. Hari ini sebut berkat. Berkat dimaknakan dengan ziyadatul khair. Iaitu bertambahnya ataupun kebaikan yang tidak ada habis-habis. Tak habis-habis. Jadi kalau kita nak harta kita diberkahi, banyaklah kita infak, sama ada infak yang berbentuk wajib atau infak yang berbentuk sunat. Sebenarnya dalam infak tersebut ada keberkahan. Itu kita nak keberkahan tu. Wa zakatin nafaqatu artinya telah berkat oleh nafaqah. Artinya diberi berkat. Diberi berkat akan barang yang dinafkahkan. Wa fulanu zaki. Artinya bermula fulan itulah zaki. Zaki bukan Cik Zaki. Zaki ni makna dia apa? Banyak makna dia. Makna dia salah satunya dalam kitab ni mengatakan banyak kebajikan. Ada juga dalam zaki dinamakan membersih, mensucikan. Itu pun juga nama zaki. Kan dalam Quran Allah sebut qad aflaha man tazakka, maka berjayalah orang yang menyucikan dirinya. Ada juga maknakan zakat itu juga subur. Jadi banyaklah. Ada juga maknakan zaki itu bijak. Betul lah tu. Semua benda je betul.
tambah. Boleh tengok mana maksudnya, semua kena maksudnya. Banyak makna. Jadi yang di dalam ni nak sebutkan dalam ni apa makna zaki iaitu banyak kebajikan. Firman Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man zakkaha. Artinya sesungguhnya telah dapat kemenangan dan keuntungan mereka yang menyuci. Nampak, menyuci ia akan dirinya daripada segala dosa. Suci. Maknanya siapa yang bayarkan zakat, dia bayar zakat, dia sedang menyucikan harta dia. Ini yang bentuk wajib. Yang bentuk sunat sedekah tu. Apabila kita banyak sedekah, dengan sedekah tu juga boleh membersihkan harta-harta kita. Sebab tu rajin sedekah. Jangan malas, kan? Rajin sedekah supaya harta kita tu diberkahi. Kita nak berkah tu. Supaya bersih harta kita. Kan? Banyakkan wakaf. Nak lebih untung lagi, kita infakkan kepada akhirat. Kenapa pada diri kita sanggup kita boleh infakkan? Untuk diri kita ni, sanggup kita beli baju sampai ratus-ratus, tak takut pun. Kan? Kereta untuk bawa kita, padahal kereta kancil pun cukup, tapi kita nak beli Mercedes. Boleh pula untuk kita sendiri, kita buat beli kan. Jadi apa salahnya kita infakkan harta kita kepada fi sabilillah, kita infakkan harta kita kepada badan-badan wakaf, maknanya benda yang boleh mendapat ganjaran berterusan. Kita buat wakaf pembangunan, wakaf masjid, wakaf macam-macam wakaf. Kita buatlah. Dan beri kebaikan supaya harta kita digunakan kepada tempat yang elok. Barulah besok menjadi sebagai jariah kita, menjadi sebagai kebajikan untuk kita besok dalam alam kubur. Besok dalam akhirat tak ada siapa yang boleh tolong kita lah, melainkan dengan sedekah jariah kita. Sebab tu banyak kita infak. Mana-mana tempat yang susah-susah kita tolong saudara kita. Tak semestinya kita nak tolong masjid, madrasah. Orang susah pun kita boleh tolong mereka. Mereka yang susah perlu dibantu. Dengan sedikit pengorbanan infak kita kepada beliau, menjadi asbab kesenangan, kegembiraan bagi mereka, menjadi satu besar pula pada kita. Doa orang yang menerima sedekah ni kepada orang yang bersedekah besar sebenarnya. Dia mendoakan kita satu doa yang dikatakan doa yang makbul, salah satunya doa orang yang menerima sedekah tu. Orang terima sedekah, kemudian orang yang menerima sedekah tu doakan kepada orang yang bersedekah tadi. Sebab tu kalau kita sedekah dengan orang, tolong doa saya, minta dia supaya doa. Kadang lupa dia nampak duit dia tu, lupa dia. Nampak kepala agung dah, duit ungu tu kan. Duit ungu dah 3 kopeng dah lupa dah. Jangan lupa doakan untuk saya. Cakap dia doakan supaya saya mudah dan sebagainya. Sebab apa? Doa penerima sedekah ni makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita bayar zakat, sunat orang yang terima zakat tu doa kepada orang yang, untuk orang yang bayar zakat. Itu sunat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tazakku anfusakum. Artinya, maka jangan sekalian kamu puji akan segala diri kamu. Jangan kita puji akan diri kita sendiri. Itu pun satu makna, jangan kita puji, jangan berlebih-lebih pada diri kita sendirilah. Bermula makna pada syarat ismun liqadarin makhsusin min malin makhsusin yusrafu li asnafi makhsusatin isyara'ita makhsusatin. Artinya iaitu nama bagi qadar. Ismun liqadarin, iaitu nama bagi qadar yang dikeluarkan akan dia, lagi yang dituntut akan dia daripada harta yang ditentu akan dia, yang diberi akan dia bagi segala mustahabnya, iaitu orang yang berhak menerimanya, yang ditentu akan dia, iaitu 8 orang yang beberapa syarat yang ditentu
akan dia. Ini satu makna daripada zakat itu. Ini makna zakat daripada istilah setengah-setengah daripada syarak. Ini salah daripada segi syarak, ni makna dia. Iaitu nama bagi qadar yang dikeluarkan akan dia, lagi yang ditentu akan dia, daripada harta yang ditentu akan dia, yang diberi akan dia bagi segala mustahaknya, yang ditentu akan dia mustahak itu, iaitu 8 orang yang berapa syarat yang ditentu akan dia. Itu makna pada syarak. Dan dinamakan akan qadar yang dikeluarkan akan itu dengan zakat. Zakat itulah dia qadar tu. Yang nak kena keluar zakat. Zakat tu kadar yang kena keluarkan. Kerana bahawasanya harta iaitu jadi bertambah ia akan dengan berkat. Bertambah ia dengan berkat dikeluarkan akan zakatnya, dan dengan qabul doa orang yang mengambil akan dia. Jadi zakat tu diterima, dan doa tu dikabul oleh orang yang menerima tu. Jadi doa ada doa yang dikabul, doa yang diterima. Jadi orang yang bagi zakat, kemudian orang yang terima zakat tu didoakan, doa orang yang mendoakan orang bagi zakat tu satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Bayar zakat atau sedekah, kita minta doa. Sebab tu selalu kita sedekah dengan orang, doakan saya ya. Doakan saya, tak apa kita minta sedekah pulakan dia. Kita sedekahkan dia duit, kita minta sedekah doa daripada dia. Boleh? Doakan untuk saya ya. Mintakanlah doa. Dia dah bagi, dah tolong. Dia tolong. Itu kata ta'awun. Itu juga dinamakan wa ta'awanu ala bir. Itu juga dimaknakan. Kita dah tolong dia sebahagian daripada bagi harta, kita ada lebih sikit harta, dia pula ada kelebihan doa menerima. Jadi kita minta lah sama-sama lah bantu. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Itu dia. Dan kerana bahawasanya ia mensuci ia akan orang, ia tu apa, zakat itu, mensuci ia akan orang yang mengeluarkan akan dia itu daripada segala dosanya. Jadi dengan zakat ni Allah Ta'ala membersihkan dosa-dosa dengan perantaraan apa yang telah diinfak, apa yang telah dikeluarkan. Semuanya akan menjadi asbab penyucian, pembersihan dosa-dosa yang dia lakukan. Sama ada dosa kecil atau dosa besar, itu kita terpulang kepada Allah. Tapi satu amalan yang menghapuskan dosa, iaitu dengan amalan membayar zakat. Sebab tu zakat ni kita kena bayar. Dan zakat yang semua orang kena zakat, iaitu zakat fitrah. Kalau bagi kita kena zakat fitrah. Itu pun jangan bayar. Jangan bayar pula. Jangan kita tak bayar. Tapi bayar tu kalau orang edit kan. Orang edit saya memang cakap tadi, maaf, habis viral satu Negeri 9 kan. Padahal kita tu salah cakap kan. Tu tak habis dengar tu. Tapi pasal orang nak saja nak pergi. Sekarang macam-macam. Padahal kita tu salah sikit kan. Jangan tak bayar. Tu kata. Jangan tak bayar zakat. Siapa yang tak bayar zakat ni memang Allah Ta'ala akan bagi dia hidup dia sempit. Susah. Walaupun nampak duit banyak, tapi kefakiran sentiasa terbayang di hadapan mata. Ini yang berlaku kepada orang yang tak bayar zakat. Itulah kehidupan dia. Sebab dia tak cukup. Gaji 20,000 ke 40,000 ke, tak cukup-cukup. Mesti dia masalah tak cukup ni. Tengok-tengok, cek. Zakat banyak tak bayar. Itulah sebab dia kesempitan hidup dia akan datang. Berlaku dalam diri dia. Sebab tak bayar benda yang wajib dan kedekut pula. Tak keluar. Lepas tu dia kena infakkan lah harta dia. Mana tadi? Dan kerana bahawasanya yang mensuci ia akan orang yang mengeluarkan akan dia itu daripada segala dosanya, dan memuji ia akan dia hingga naik saksi ia baginya dengan sah imannya. Jadi apabila dia bayar zakat itu, dia menyempurnakan perintah Allah Ta'ala, itulah kesaksian iman dia. Itu yang yakin di atas kalamullah. Yakin atas perintah Allah. Orang bayar zakat ni, salah satu nak tanah, memang dia pertama sekali mesti dia beriman pada Allah SWT. Itu tanda saksi dia. Saksi dia, ni dah aku infakkan harta ni untuk
untuk Allah. Sebab tu penting juga di hujungnya ada keikhlasan. Kalau tak ada keikhlasan pun masalah. Sebab Allah letak syarat. Allah syarat letak apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kepada kamu semua melainkan mengikhlaskan dalam segala amalan agama kamu. Itu je dia punya hujungnya, ending mesti kita kena ikhlas. Tak ada keikhlasan, amal-amal yang kita buat menjadi penat dan lelah saja. Rugi. Nah, nak kita belajar-belajar, ikhlaskan amalan kita. Sebab amalan yang Allah terima amalan ikhlas je. Sebab tu Allah tak tengok bentuk zahir. Sebab tu Allah kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak lihat kepada rupa paras kamu dan harta benda kamu, tetapi Allah Ta'ala lihat timbang pada hati-hati kamu. Sebab tu Allah tak tengok harta yang kita infakkan tu. Allah tengok sejauh mana keikhlasan dalam kita melakukan ibadah tersebut. Penting. Sikit lagi. Dan wajib akan dia pada delapan bagi daripada harta, iaitu unta dan lembu. Macam ni. Dan diwajib akan dia pada delapan bagi daripada harta, iaitu unta dan lembu, kerbau dan kambing, kibas dan emas dan perak dan segala biji-bijian dan tamar dan zat zabib. Ni anggur lah. Inap. Tamar kena zakat. Dua buah yang kena zakat, tamar dan anggur. Dua jenis buah ni kena zakat. Anggur. Dua buah ni memang kena zakat. Anggur dan tamar. Buah lain tak kena. Buah durian tak ada. Kau tanam durian musangking kat kebun, jangan takut tak kena zakat. Tapi kalau jual durian musangking sampai cukup dia punya haul dan nisab dia, kena bayar zakat perniagaan. Dia tak termasuk zakat buah-buahan, tapi termasuk dalam zakat perniagaan. Tu kita kena jaga ni bab zakat ni. Emas, perak ni memang kena lah. Lembu, unta, kibas ni kambing lah, dikias pada kambing pun kena. Tu dalam bab fiqah lah. Nak lebih detail nanti, kita idaman penuntut nanti, tiba bab zakat, kita bincang lah bab zakat. Bab zakat nanti kena pakai whiteboard, dia ada kira-kira tu kalau tiba bab zakat. Sekali lagi nak beratkan sampai dan bermula tu. Bermula, cukup lah tu. Bermula nisab zakat, wallahu a'lam. Cukup lah tu. Sampai situ. Bermula nisab zakat. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada kemuskilan? Yuk. Duit zakat ni, dia tengok, dia 8 asnaf tu. Dia bukan agih pada orang miskin je. 8 asnaf lah. Tapi kena pastikan betul-betul lah. Dia ada agihan dia mesti kena pada asnaf dia. Yang penting zakat ni pada asnaf, bukan pada bangunan. Kena faham. Zakat pada asnaf, bukan pada bangunan. Kalau kita pergi pusat zakat pun bukan bayar pada bangunan zakat tu. Kita bayar pada amil zakat. Amil tu dia wakil boleh. Sebab kita nak bayar zakat ni pada asnaf lah. Boleh. Tak ada masalah. Yang lebih selamat, kita nak kalau kita ragu-ragu, kita pergilah pusat zakat kalau ada keraguan. Kalau nak tahu, jumpa dengan Tok Guru lah, siapa yang saya boleh bagi. Tanya Tok Guru. Boleh tak saya bagi pada ni? Dia ni termasuk dalam asnaf apa. Sekarang ni banyak kena rujuk balik pada pusat zakat. Pusat zakat ni dia dah besarkan ruang lingkup asnaf, terutamanya asnaf fi sabilillah. Banyaknya orang masjid dapat allowance masjid tu semua daripada duit zakat. Sebab apa? Dia letakkan
Yang petugas-petugas masjid ni adalah asnaf fi sabilillah. Fi sabilillah tak kira orang kaya ke orang miskin ke apa ke. Tu diletakkan asnaf fi sabilillah. Tu yang saya baca lah daripada pusat zakat. Zakat kita baru-baru ni Datuk Zaidi datang bongek baru ni cakap ada 180 juta di Negeri Sembilan saja. Tak ada banyak mana, ada negeri lain yang banyak. Negeri kita kira tak banyak mana, tapi banyak lah tu. 170 juta. Banyak lah zakat. Jadi sebab tu dia nak agih tu dia tengok bukan sembarangan, tengok kena tak asnaf. Kalau macam misal kata dia orang nak buat satu nak lebarkan luar lingkup asnaf macam fisabilillah, dia orang akan mesyuarat, akan muzakarah dalam majlis fatwa. Jabatan mufti pula yang putuskan nanti. Sesuai tak dia ni termasuk dalam zakat fisabilillah. Dia tak boleh main kita anggap sangka baik ni fisabilillah. Kan tu dimesyuaratkan dulu. Dimuzakarah dulu. Sebab tu kita kalau nak apa-apa pun, kalau nak buat sendiri pun, kita rujuk balik dengan tuan-tuan guru. Jumpa yang benda ni agak bersifat orang kata bersifat sendiri kan benda yang tu. Jadi elok individu lah kita pergi jumpa macam mana Ustaz saya ada ni sekian-sekian boleh tak? Nanti bincang ada kaedah dia macam mana, ada kita mengikutlah kitab ulama-ulama ni, ustaz-ustaz ni ikutlah kitab, bukan main hembuih je. Kita tengoklah ni sesuai tak ni asnaf ni, ni boleh masuk asnaf mana, ni boleh bagi asnaf mana, kita tengok. Tapi zakat yang penting diagihkan kepada 8 asnaf kan, bagi gharimin kan, hamba, fisabilillah, fakir, miskin, amil. Jadi itu semua adalah asnaf zakat. Boleh insya-Allah wallahu alam. Lagi tak ya? Boleh. Sebab dia kena tengok tanggungan. Sebenarnya tanggungan mak kita tu. Anak-anak ada anak yang layak bayar zakat tu mana tak payahlah, maknanya dia lah tanggung mak itu. Dia tu diduduk bawah tanggungan mak dia. Jadi dia tak boleh, yang terima zakat ni adalah ketua keluarga. Kalau dia miskin, ketua keluarga dia macam suami isteri kan. Suami isteri miskin kan, yang boleh terima zakat suami dia. Sebab suami dia yang menanggung dia, bini tak boleh. Suami dia tu. Sebab suami dia ketua keluarga. Yelah mak kita memanglah sebab dia bawa tanggungan kita lah yang boleh terima sebenarnya, sebab kita tanggung dia. Kalau boleh ayah tengoklah macam mana. Tapi kalau ikutkan layak miskin tu, miskin lah. Yalah kalau dia tak boleh tak duit zakat kita bagi pada mak kita, macam itulah. Apa saya akan jawab kemudian sebab saya tak suka-suka nak jawab. Ada jawapan dah, tapi saya nak lebih kuatkan lagi nanti. Boleh nanti saya beritahu kemudian. Satunya kenapa? Yang mana yang tak ada? Hamba hamba tak ada lagi hamba yang dimerdekakan. Tunggulah kita perang masuk dengan kafir dapat hamba lah. Kan orang besok cikgu dapat orang Yahudi satu. Aku bersilat dengan cikgu tu kan. Tak ada. Betul. Barulah dia ada balik, betul. Betul. Tak. Ya betul. 8 tu tetap kena. Tu hukum. Ya betul. Boleh pakai. Tapi hamba tu untuk hamba yang dia nak merdekakan diri dia. Taklah. Dekat apa? Dekat dataran merdeka pun tak ada.
Walaupun data mereka. Wallahu a'lam, cukup lah tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهدنا جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم انصر إخوانا في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم إنه ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته